Assalamualaikum. Jadi hari ni aku cuma cerita satu cerita satu kisah sahabat Nabi, yang mana sahabat Nabi ni dikatakan memang rupa paras, gaya jalan, fizikal dia saling tak tumpah dengan Rasulullah. Sahabat ni bernama Sayyidina Ja'far At-Tayyar radhiyallahu anhu. Okey, baik. Jadi Sayyidina Ja'far ni dia abang kepada Sayyidina Ali, maknanya Ja'far bin Abi Talib, dan maknanya Ja'far ni dia sepupu dah dengan Nabi, cousin. Lepas tu Ja'far ni dia terkenal dengan sifat dia yang memang menjaga puasa dia. Jadi pada satu ketika Nabi menghantar seorang utusan. Masa ni tahun ke-8 Hijrah di Madinah. Jadi Nabi menghantar utusan ke negara Rom. Masa tu Rom Kristian. Rom ni memang kuasa besar masa tu. Jadinya bila Nabi menghantar utusan, Nabi dapat khabar berita utusan tu dibunuh. Sahabat Nabi dibunuh disebabkan satu jiwa muslimin telah dibunuh. Padahal masa tu juga semua negara, semua tempat tahu kalau ada utusan tak boleh bunuh. Syarat dia memang tak boleh bunuh. Tapi sekarang ni Rom dia langgar syarat tu. Menyebabkan Nabi jadi marah. Nabi hantarlah 3,000 orang tentera bersama 3 orang panglima untuk berperang. Perang dengan Rom ni maknanya bukan biasa-biasa. Rom masa ni kuasa besar. Jadi kan ada 3 panglima, iaitu Zaid bin Harithah, yang kedua Sayyidina Ja'far, yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Jadi Nabi cakap, okey, orang yang pertama akan pegang panji iaitu Zaid bin Harithah, dan kalau Zaid bin Harithah syahid, maka Sayyidina Ja'far ganti ambil panji, dan kalau Sayyidina Ja'far syahid, maka Abdullah bin Rawahah akan ambil panji itu. Dan kalau ketiga-tiga panglima ni syahid, maka lantiklah antara kamu siapa yang kamu rasa layak ketika itu untuk memimpin. Okey, jadi pergilah tentera ni, 3,000 tentera. Semua pergi. Ketua dia Zaid bin Harithah dah mula-mula kan. Pergi. Tengah on the way tu, tahu-tahu kan kerajaan Rom masa tu kuasa besar kan. Jadi tentera Islam yang tengah on the way tu dikhabarkan ada 100,000 tentera Rom sedang menunggu. Maknanya nanti 100,000 lawan 3,000. Memang jumlah yang tak seimbang. Jadi menyebabkan tentera Islam ni jadi rasa boleh menang ke? Sebab tu Nabi yang sebelum dikhabarkan tu, Nabi dah bagi tahu, kalau syahid Zaid, ambil Zaid Ja'far. Kalau Ja'far syahid, ambil Abdullah bin Rawahah kan. Maknanya macam ada plan A, plan B, plan C. Macam tu. Nak kata nak lawan ni memang kerajaan bukan biasa-biasa. Jadi pada masa dia tengah on the way, tentera Islam tengah on the way itu tengah kalut ni. Fikir pada ketika itu tentera Islam ni dia bermusyawarah. Musyawarah, dia kata kita nak tulis surat tak, tulis kat Nabi, bagi kat Nabi, minta pendapat Nabi nak tahu proceed ke dengan perang ataupun suruh balik. Tengah-tengah bincang tu datanglah Abdullah bin Rawahah. Di sound tentera muslimin, kata pula. Mana wahai tentera muslimin, ketika Nabi mengutuskan kita untuk berperang, Nabi bagi kita 2 pilihan je. Yang pertama untuk menang, yang kedua untuk syahid. Kalau kita balik, dua-dua kita tak dapat. Pemikiran yang logik. Jadi menyebabkan tentera Islam macam tu rasa macam betul juga. Jadi tentera Islam ni jadi lagi semangat terus proceed. Jadi teruskan perjalanan pergi ke Jordan tu. Sampai pada masa itu Rasulullah ada dekat Madinah, peperangan dekat Jordan. Jadi dikhabarkan dalam satu hadis, Nabi boleh nampak apa yang berlaku di peperangan Mu'tah secara live. Maknanya live streaming ni Nabi. Jadi adalah beberapa sahabat terdekat Nabi. Macam Nabi je pengulas ketika itu. Jadi yang pertama pegang panji Zaid bin Harithah. Perang berlaku. Tengok Zaid bin Harithah gugur syahid. Maka sebelum panji tu hampir jatuh tu, Sayyidina Ja'far turun daripada tunggang dia, capai panji tu. Mana buang perisai, ambil panji. Pedang satu, panji satu. Nak kata tak naknya bagi panji ni jatuh sebab maruah umat Islam ketika tu. Jadi Rasulullah tengoklah, dia kata baik, Zaid bin Harithah syahid, maka Sayyidina Ja'far ambil panji. Mana live streaming tu. Jadi bila Sayyidina Ja'far pegang panji dan pedang, tengah perang ni, ada seorang musuh yang potong tangan Sayyidina Ja'far. Potong sampai putus. Ketika itu Sayyidina Ja'far sebelum melepaskan panji tu, dia buang pedang tu, dia capai panji tu. Mana tengah-tengah putus tu pegang panji. Dan ketika dia sedang berperang bersungguh-sungguh tu, sebenarnya dia sedang berpuasa, Sayyidina Ja'far. Jadi tengah tak ada tangan ni, dia pegang panji tu, tak ada tangan tu. Kalaulah kita tak ada tangan, putus tangan, maknanya kita ni kira standby mati dah. Tapi Sayyidina Ja'far dia berjuang habis-habisan terus ke hadapan, sebab yang pegang panji ni duduk depan. Jadi
tengah-tengah berperang tu, sekali lagi Sayyidina Ja'far dipotong tangan dia yang satu lagi. Maka sebelum jatuh panji tu, dia peluk menggunakan lengan tanpa tangan. Dan ketika Sayyidina Ja'far tu berjuang habis-habisan nak bagi panji tu sentiasa naik, sentiasa berdiri tegak, Sayyidina Ja'far ditikam, ditusuk, dipanah berkali-kali. Sehingga ada ketika habisnya perang Mu'tah, Abdullah bin Umar mencari satu-satu mayat umat Islam dan mereka melihat Sayyidina Ja'far terlentang, tiada tangan, dan satu badan dia penuh dengan tusukan tombak dan anak panah. Ada yang mengatakan lebih 90 kesan tombak dan anak panah jarak dekat. Naknya panji tu naik sampai korbankan badan dia. Tu Sayyidina Ja'far, dia punya sampai berkali-kali walaupun ditikam masih pegang panji tu. Dan ketika itu bila Sayyidina Ja'far tumbang, gugur, maka Abdullah bin Rawaha ambil panji tu. Dan perang Mu'tah ni akhirnya umat Islam juga yang menang. Sebab apabila Abdullah bin Rawaha ambil panji tu, Abdullah bin Rawaha juga gugur syahid. Maka orang yang dilantik ketika untuk memimpin itu Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni legend juga. Jadi yang tu kita cerita lain. Jadi pada ketika itu, bila Nabi nampak Sayyidina Ja'far tumbang, bila Nabi cakap dekat para sahabat yang lain, kata Sayyidina Ja'far syahid, maka masa tu air mata Nabi tu turun dengan laju. Dan ada mengatakan Nabi terus pergi ke rumah Sayyidina Ja'far, bertemu dengan Asma binti Umaysh, iaitu isteri Sayyidina Ja'far, untuk khabarkan dia nak cakap awal-awal kepada isteri Sayyidina Ja'far. Jadi Nabi jadi terkaku. Nabi terkaku tengok Sayyidina Ja'far dengan tak ada tangannya, dengan penuhnya tombak dan panah dekat badan dia. Sebab masa tu Sayyidina Ja'far ni baru je pindah ke Madinah. Nabi yang lama tak jumpa Sayyidina Ja'far tengah happy lah. Mana happy? Masa tu ada peperangan Khaybar. Perang Khaybar ni menang. Pada masa sama juga Sayyidina Ja'far ni baru pindah ke Madinah. Jadi Nabi ketika itu Nabi tak tahu. Nabi gembira disebabkan Sayyidina Ja'far datang ke ataupun disebabkan peperangan Khaybar tu menang. Dua tu. Jadi masa tu Sayyidina Ja'far baru setahun duduk Madinah. Tu berang, tu syahid. Jadi bila nampak Nabi Muhammad sedih, Allah khabarkan berita gembira bahawasanya kan tadi berpuasa kan, Allah bagi dia berbuka di syurga. Dan disebabkan tangan dia berjuang kerana Allah, Allah gantikan dia dengan 2 sayap. Dan dia bertebangan bersama para malaikat di syurga. Itu yang Nabi nampak. Jadi Nabi jadi tenang sikit bila nampak Sayyidina Ja'far seperti itu. Sebab itulah Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Di gelaran dia At-Tayyar. Kenapa At-Tayyar? At-Tayyar ni apa? At-Tayyar ni pilot. Dia ada sayap kan? Dia boleh terbang ke mana-mana. Itu Sayyidina Ja'far. Dalam satu ayat Al-Quran, surah Al-Haqqah, Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah dengan nikmat di atas amalan kamu ketika di dunia, ataupun di atas amalan kamu ketika masa lalu. Maknanya disebabkan Sayyidina Ja'far ni berjuang habis-habisan tanpa makan, tanpa minum, nak jaga kehormatan puasa tu, nak jaga tak nak ni berbuka, disebabkan nak berbuka di syurga. Allah, ni Sayyidina Ja'far. Ada lagi sikit cerita dia, tapi saya rasa video ni lama. Tak apalah. Jadi ada masa cerita lain kali. Assalamualaikum.